satu-satunya negara di dunia yang mempunyai manual Islam dan HIV/AIDS yang sangat teratur untuk memberikan manfaat kepada rakyat. Itu saya akan bersama untuk berbincang dengan Ketua Penolong Pengakanan Bahagian Pembangunan Keluarga, Sosial dan Komuniti JAKIM, Encik Zakuan Sawai, dan juga individu yang hidup dengan HIV, Encik Muhammad Wahid di ujung sana. Sebelum kita berbincang dengan mereka, kita ada sedikit bingkisan tentang HIV di Malaysia. Sejauh mana ianya berubah dan berkembang. Ini laporannya. Sindrom kurang daya tahan melawan penyakit atau lebih dikenali sebagai AIDS ialah satu penyakit serius disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus atau HIV. AIDS mula dikenal pasti pada awal tahun 1980-an. Kes pertama berlaku di Amerika Syarikat apabila kebanyakan lelaki homoseksual di New York dan California menunjukkan jangkitan penyakit luar biasa dan kanser yang sukar dirawat. Namun ketika itu, AIDS tidak mempunyai nama, tetapi pesakit-pesakit menunjukkan gejala sindrom yang sama. Seseorang yang dijangkiti virus HIV biasanya mengalami simptom seperti terlalu lemah dan lesu, penurunan berat badan yang mendadak, peluh malam, kelenjar limfa membengkak, batuk kronik, ruam pada kulit dan ulcer pada permukaan mukosa, serta jangkitan teruk yang tidak dapat dirawat. Di Malaysia, kes pertama HIV dikenal pasti pada akhir tahun 1986. Statistik menunjukkan golongan belia berusia dari 18 hingga 40 tahun merupakan kelompok tertinggi menghidap HIV di negara ini. Biarpun jangkitan HIV di Malaysia kebanyakannya berlaku di kalangan lelaki, peratusannya menurun, sebaliknya peratusan bagi golongan wanita semakin meningkat. Kebanyakan jangkitan HIV di kalangan kaum wanita melalui hubungan seksual dan sebahagian besar mereka adalah suri rumah. Cara jangkitan turut berubah. Jangkitan melalui hubungan seksual semakin meningkat berbanding perkongsian jarum suntikan. Kini 26 tahun, wabak HIV berada di Malaysia dan 31 tahun di dunia. Baik, itu adalah maklumat asas tentang HIV dan AIDS, dan kita harap dapat dibuang segala stigma yang berkaitan untuk kita memberikan penerangan yang jelas tentang HIV dan AIDS. Dan kalau melihat pada konteks Islami yang cuba diperkenalkan oleh JAKIM, barangkali ada satu perbezaannya, Cik Zakuan. Ya, kita lihat berbagai pertimbangan. Malaysia telah pun menunjukkan satu contoh yang baik. Jadi seharusnya manual itu akan diperkembangkan, diwujudkan satu seminar untuk memberikan kefahaman lebih jelas. Jadi apa antara kandungan utama seminar ini? Baik, Saudara Fitri, terima kasih kerana sudi mengundang kami khususnya pada TV3. Sebenarnya persidangan ini sudah adalah kali yang ketiga. Yang pertamanya kita adakan pada the First International Muslim Leader Consultation on HIV yang diadakan pada 31 Oktober hingga 4 November di Kampala, Uganda. And then second kita adakan di Malaysia pada tahun 2003 dan ini kali ketiga. Dan sebenarnya untuk seperti yang Fitri war-warkan sudah tadi, ini kita ada dah diterjemahkan ke bahasa Inggeris. Manual Islami kita akan edarkan kepada peserta seminar yang akan berlangsung pada malam ini perasmian sampai ke 22 hari bulan di The Royal Bintang Kuala Lumpur. Dan tujuannya sebenarnya ialah kita sebenarnya untuk memberi pendedahan kerana umat Islam keseluruhannya yang ramai terlibat dengan HIV ini. Mereka yang hidup dengan HIV ini boleh katakan ramai orang Islam. Jadi agensi agama khususnya JAKIM dan juga Jabatan Agama Negeri dan juga NGO-NGO yang berkaitan saling bekerjasama untuk cuba menangani bersama dengan Kementerian Kesihatan. Isu ini adalah isu kesihatan. Jadi Kementerian Kesihatan, tapi Kementerian Kesihatan dari sudut perubatan, tapi dari sudut sosial adalah agensi agama. So dan daripada sini kita juga cuba untuk mengurangkan stigma dan diskriminasi orang yang hidup dengan HIV ini kepada masyarakat. Masyarakat kadang-kadang memandang mereka ini satu perkara ataupun satu kelompok yang amat hina. Jadi sampai bila mereka ini nak duduk dalam kelompok mereka. Jadi kita sebagai komuniti yang faham mengenai isu ini supaya dapat memberi bimbingan berterusan kepada mereka. Sebab itulah program-program JAKIM berterusan. Kita adakan bengkel-bengkel semasa bersama dengan imam-imam, ketua-ketua kampung, pemimpin masyarakat di peringkat komuniti untuk cuba memberi unsur-unsur pencegahan dan juga memberi bimbingan kepada selain kefahaman. Ya. Baik, nak tanya dengan Cik Wahid, mula dikenal pasti jangkitan itu pada tahun bila kan? Terima kasih.
Saya Muhammad bin Wahid. Ya, Cik. Macam mana peringkat awalnya? Saya didiagnos sebagai PLHIV pada 2010 Disember. Ya. Jadi seperti biasa peringkat awal kita mengalami fasa-fasa kesedihan, grief reaction. Daripada situ saya mula berblog. Daripada blog saya http akuhivpositive.blogspot.com. Dan selepas kita mendapat sokongan komuniti, daripada situ terbinanya sebuah NGO. Kita baru saja daftarkan Pertubuhan Positif Warrior Malaysia pada 30 Oktober yang lalu, dan kita bekerjasama rapat dengan pihak MSC, JAKIM, SIDIM dan lain-lain NGO lah dalam komuniti yang bantu komuniti yang terbabit. Sekarang memang bergerak aktif untuk sesama membantu. Ya, saya selaku Presiden. Ya, jadi reaksi ketika berhadapan dengan orang ramai, barangkali ada masih lagi yang ada pemahaman yang salah, stigma. Apa yang ingin diperjuangkan, Cik Muhammad? Stigma dia ada dua bagi saya, daripada luar, daripada dalam. Sebagai PLHIV, saya mesti membuktikan bahawa apa yang masyarakat anggap tentang kami tersebut adalah salah. HIV sekarang dengan rawatan yang betul, dengan kefahaman yang betul, mereka mampu hidup seperti manusia biasa, berkahwin, meneruskan karier, kerjaya, dan segala kefahaman tersebut mesti ditentang. Bagi kami ialah satu fardu kifayah untuk kita bekerjasama dengan pihak agama, pihak JAKIM, untuk memberi kefahaman yang tepat bahawa apa yang kita alami sekarang adalah satu perkara yang tidak perlu, bahkan maknanya golongan-golongan yang sepatutnya kita perlukan, kita perlu sampaikan bantuan, sokongan, kita perlu sampaikan dakwah, kita perlu bantu mereka untuk membimbing keluarga mereka. Dan jangan lupa di sebaliknya ialah kadar jangkitan tertinggi sekarang adalah di kalangan pasangan kepada PLHIV, orang yang hidup dengan HIV. Mereka bukan masalah. Kemudian affected people, iaitu orang-orang yang terjangkit seperti keluarga, ayah mereka. Dan ini satu penganiayaan. Saya sebagai PLHIV merasakan penganiayaan sangat berat untuk kami. Jadi saya berharap dalam kesempatan yang sangat terhad ini, masyarakat Malaysia bangkit bahawa HIV adalah suatu perkara yang sangat biasa. Dia bukan satu perkara yang boleh menyebabkan kita tersebar dengan sentuhan, berpegang tangan, makan sekali, berkongsi makanan, bergurau, tidur sekali dan sebagainya seperti yang dibayangkan. Mereka yang kita lihat di katakan di jalanan yang tanpa rawatan yang betul, tanpa kaunseling yang betul, akibat stigma ini tadi sebenarnya menimbulkan salah faham. Jadi kita tak boleh meneruskan sikap-sikap tersebut, kerana kita tak boleh mengandaikan suatu ujian Allah itu sebagai balak semata-mata. Mungkin ini satu kafarah. Mungkin sebenarnya untuk kita belajar tentang kehidupan untuk menjadi insan yang lebih baik. Barangkali ada hikmah yang besar. Barangkali itu tujuan yang menjadikan Cik Muhammad sebagai pendakwah untuk membantu orang lain pula. InsyaAllah. Insan terpilih, insyaAllah. Jadi dilihat juga Cik Zakwan, paduan antara Kementerian Kesihatan, JAKIM, antara elemen yang biasa dengan suatu istibat Islami, cantik sekali dipadankan. Jadi untuk disebarkan itu, barangkali mereka yang datang ke seminar ini bukan hanya menyimpang untuk diri, tapi mereka akan persilakan kembali semua untuk sebar luaskan, termasuk agensi yang popular yang disebutkan tadi seperti Masih. Bagaimana rencana itu akan dibuat perancangannya? Sebenarnya yang peringkat seminar ini adalah satu seminar antarabangsa ya. Jadi limited peserta lah yang datang, sebab itu tak dapatlah nak kumpul satu kumpulan yang begitu ramai. Sebab kita juga ada peserta-peserta daripada negara luar. Mereka juga amat ingin untuk belajar macam mana Malaysia menangani isu ini. Dan bukan sahaja seminar ini namanya International Seminar on Islam and HIV, tetapi peserta yang datang ada juga yang non-Muslim. Universal. Jadi bukan makna terkhusus untuk orang Islam sahaja. Yang disebut tadi itu sekarang ni di peringkat pembuat dasar, sebab nanti daripada resolusi seminar ini kita akan sebarkan ke peringkat akademi. Sebab seperti yang sebutkan tadi, buku ini semua orang dapat tu? Kita akan edarkan kepada semua peserta. Sebenarnya buku ini kita dah cetak dalam bahasa Malaysia pada tahun 2009. Bahasa Malaysia tu yang kita edarkan di peringkat Malaysia. Tetapi sebelum kita edarkan dicetak dalam bahasa Inggeris ni, pelawak-pelawak daripada luar datang, walaupun kita tak ada dalam bahasa Inggeris, mereka nak juga dalam bahasa Malaysia. Jadi kita bagi. Jadi kami tengah memikirkan sekarang untuk mencetak pula dalam bahasa Arab ya, untuk sebaran peringkat antarabangsa. Yang disebut di peringkat akademi itu memang kami sentiasa berterusan. JAKIM dengan Jabatan Agama Negeri-Negeri, imam-imam yang terlibat, bayangkanlah ada 18,000 imam-imam seluruh Malaysia. Jadi berperingkat-peringkat kita akan beri penjelasan kepada mereka untuk cuba menangani dengan isu masyarakat ni. Baik.
Maksudnya agak terhad Cik Puan, tapi kita harapkan ini dapat disebarluaskan. Sikit pada Cik Muhammad, laman blog yang harus kita kunjungi itu dapat ke mana-mana? Aku hivpositif.blogspot.com. Banyak pengalaman perkongsian di situ ya? Ya, insyaAllah. Dan dalam masa tempoh 2 tahun, walaupun bukan sebuah blog komersial, kita mengumpul hampir 1 juta pembaca. Itu dia. Saya nak tambah sikit betul ya. Kita ni, Cik Muhammad tolong bagi perhatian kepada anak-anak buah dan you punya tim. Masyarakat sekarang ni kita nak kurangkan stigma dan diskriminasi masyarakat kepada golongan ini. Tapi saya nak pastikan you punya golongan jangan stigmakan diri you. Jangan you punya duduk dalam kelompok you, bila masyarakat pergi you lari. Itu tak akan tercapai sampai bila. InsyaAllah. Tolong kita bagi kerjasama Tapi saya melihat positifnya di mana tadi Cik Muhammad sebutkan bahawa ini bukanlah sebagai satu hukuman, tetapi sebagai satu barangkali pada satu tahap yang tinggi, sebagai satu kafarah dan juga satu hikmah untuk dia. Kalau tidak kerana ini barangkali tidak jadi pendakwah mendapat pahala yang lebih besar. Kalau semua melihat kepada sebegitu. Terima kasih kepada Cik Zakuan sebagai penolong pengarah kanan bahagian pembangunan keluarga sosial dan komuniti JAKIM. Cik Muhammad Wahid, anda insan yang sangat kuat. Banyak sekali pahala insyaAllah dari segi hijrah dan dakwah yang telah pun disebarkan. Semoga. Baik, nanti kita akan kongsikan banyak lagi yang menarik di MHI. Terus bersama kami untuk undangi sebuah telefon bimbit Galaxy Ace Plus Samsung selepas ini hanya di Malaysia hari ini.